Kerap sendawa tak habis-habis, masalah apa ya? Waalaikumsalam Helmi. Steven, you kerap sendawa bermakna usus you tak sihat. Bermakna you dah mula ada masalah usus kalau you kerap sendawa. Kerap sendawa bermakna makanan yang you makan tu dia tak digest, tak digested fully. Ataupun dia lambat dicernakan, dihadamkan. So digestion tu slow. Dia menyebabkan dia punya makanan tu dia membusuk dalam perut dan dia membentuk gas. That's why asyik sendawa aja. Tak lapar ni dah makan dah. Dah makan dah 2-3 jam dah makan tapi sendawa je. Urut sini urut sini sakit kepala bidan pencakap ni banyak angin ni. Buang angin. You buang angin, picit-picit buang angin. Dia tak buang angin pun sebab angin tu daripada usus. Itu you hilangkan tegang urat. Kalau urut-urut tu. Tapi sebenarnya bukan buang angin. Okay, Waalaikumsalam Linda Gray. Muhammad Yusof. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Tuan Aliyah, cerita cara nak atasi suka lena. Suka lena, suka tidur. Cerita daging korban. Daging korban ni daging korban ni daging merah lah Sebenarnya ramai orang tak boleh tolerate daging merah. Dr. Ju pun tak boleh tolerate daging merah. Tetapi sebenarnya kalau daging tu fresh, dia lebih better daripada daging yang dah di-freeze-kan lama. Okay? So apa ni nama orang yang ada masalah autoimmune disease, arthritis, arthritis terutamanya rheumatoid arthritis kan, dia memang sangat-sangat alah pada daging merah. Kenapa agaknya Sebab kalau you kena tahu kalau orang normal daging merah sangat-sangat bagus. Daging merah di multi dense dengan nutrien. Dia ada macam-macam dalam tu. Dia ada yang mahal sikit, dia ada coenzyme Q10. Kalau daging tu fresh, dia ada coenzyme Q10. Kalau you makan liver, you akan dapat iron banyak dalam tu. Banyak nutrien dia. Tetapi ramai orang yang ada alah pada daging merah. Kenapa agaknya orang boleh alah pada daging merah? Sebab kan selalunya puncanya adalah protein haiwan. Protein haiwan ni ramai sangat orang alah. Sebab kita kena tahu protein haiwan ni dia apa ni kompleks. Bila kita makan, dia akan diproses dalam badan kita dan dia menghasilkan banyak apa ni kita panggil banyak bahan kumuh. Banyak sisa lah senang cerita. Kalau you makan daging merah, salah satu sisanya adalah uric acid. Kalau you makan daging merah, salah satu sisanya adalah urea. Dia paling banyak menghasilkan urea. Kalau you makan daging merah juga, kreatinin banyak dalam badan you. Jadi orang-orang yang ada masalah arthritis, dia mungkin ada masalah autoimmune disease, dia ada radang. Dekat sendinya ada radang. Jadi bila mungkin buah pinggang dia tak berapa berfungsi ataupun dia kurang minum air, dia kurang kencing, dia kurang berpeluh, benda-benda yang Dr. Ju cakap tadi, bahan-bahan sisa tadi ataupun urea, kreatinin, dia punya uric acid tadi akan berkumpul dalam badan, lambat nak dikeluarkan. Jadi benda-benda ni adalah penyebab radang. Dia ni penyebab radang. Jadi bila benda tu berkumpul tinggi dalam badan, kita belum buang lagi sebab mungkin kita tak kencing, kita tak berpeluh, jadi lambat. Benda tu tiba-tiba banyak dalam badan kita, dalam darah kita. Jadi ini menyebabkan orang yang ada masalah rheumatoid arthritis, masalah arthritis, osteoarthritis, osteoporosis ke, masalah slip disc ke. Bila dia makan daging merah, dia akan sakit. Dia akan sakit. Sendi-sendinya, penyakitnya akan flare up. Penyakitnya akan jadi tambah maknanya jadi teruk. Kalau yang ada sakit lutut, besok pagi bangun sakit je lutut, tak boleh bangun. Kalau ada rheumatoid arthritis, besoknya akan stiff, kaki-kaki dia akan sangat sakit. Dan kalau yang ada masalah gastrik pula. Sakit kepala, migraine. Dia akan tambah sakit. Tiba-tiba dapat migraine attack. Sebabkan oleh bukannya daging tu
ada masalah kat kita. Tetapi maksudnya bukan daging tu benda yang toksik. Daging tu benda tak toksik pun. Jadi maknanya kita boleh makan pun. Cuma itulah bila dia terlalu banyak makan, kadang-kadang orang yang ada masalah arthritis ni ataupun autoimmune disease, dia tak makan banyak pun. Dia makan sikit pun kadang-kadang benda tu flare up. Sebab kalau you nak makan banyak-banyak, make sure you prepare dengan painkiller ataupun you minum air banyak-banyak, biar kencing banyak-banyak, you berpeluh exercise, berpeluh banyak-banyak, biar toksik tu keluar. Pergi sauna ke lepas makan daging. So sebab ni sekarang ni Raya Haji, semua orang dapat banyak daging kan, 1/3 bahagian daripada korban untuk yang ambil lah kat Malaysia. Selalunya kalau Dr. Ju pun banyak jugalah dapat. So kita akan sedekahkan, bagi makan pada staff untuk bahagian yang orang yang kurban tu kan. Jadi selalunya ramailah yang makan. Kita kadang-kadang tak selalu makan. Bila ada benda yang fresh, kita teringin nak makan. So masing-masing ada yang buat barbecue, ada yang buat kenduri anak beranak makan. So lepas tu besok semuanya sakit. Okey? Sebab toksik sebenarnya. Sebab bukan daging tu toksik, tapi bahan yang dihasilkan daripada pemprosesan daging merah tu. Jadi dia lambat keluar sebab kita tiba-tiba dapat je daging tu, kita makan sedap, fresh kan. Ya Allah, fresh. So semua orang makan banyak, lepas tu kita dapat masalah. Itu biasalah. Tapi kita sunat juga kan makan, sebab kita korban, kita disunatkan melihat. Kalau yang mampu, yang tak mampu tak apa, melihat daging darah tu mengalir, melihat lembu yang tapi kalau yang berkorban di luar negara, kita niat dia je lah kan. Okey, jadi tahu kan macam mana, kenapa bila lepas je makan daging merah kita akan ada masalah. Lagi satu, kalau dibakar lah kan. Kalau dibakar, daging tu kalau kita bakar, panggang, letak gula. Gaul dengan gula macam buat sate. You akan tambah sakit. Sebab apa? Kalau you makan barbecue contohnya, kalau kita letak gula. That's why kalau boleh, kalau nak perap tu jangan letak gula. Sebab gula dengan protein haiwan, bila dia dipanaskan, dibakar, dia akan membentuk satu bahan dipanggil AGEs. AGEs. Maknanya Advanced Glycated and Products. S tu is for products. Jadi AGEs ni sebenarnya dia toksik juga. Dia sama macam benda tadi tu lah. Dia lagi toksik dan dia karsinogenik. Dia boleh menyebabkan kanser. So bila kita makan banyak sangat benda yang dibakar dicampur dengan gula ni, yang mengandungi AGEs dalam darah kita akan tinggi, ini akan menyebabkan kita bila lepas makan tu besoknya akan sakit-sakit badan, yang rheumatoid arthritis akan flare up, yang ada masalah migraine pun akan ada attack. Okey, yang ada asma pun ada attack. Puncanya because of banyak sangat hasil bahan kumuh daripada pemprosesan protein tu. Kalau yang ada masalah buah pinggang, kreatinin dia akan naik tiba-tiba, urea dia akan naik tiba-tiba. Okey, waalaikumsalam. Anis Amira. Bersauna hari-hari bagus tak? Kalau boleh, bersauna tu seminggu 3 kali. Bukan pasal tak bagus apa, tapi lama-lama badan kita adjust nanti. Kita kena kejutkan badan you. Kalau you kejutkan hari-hari kejut, lama-lama dia dah tak terkejut tau. Okey, faham tak? So kita buat sauna ni elok seminggu 2 kali atau 3 kali sahaja. Maknanya bila you buat tu, you buat tu sebenarnya you nak mengejutkan badan you. Bila you buat, waktu tu lah berpeluh-peluh semua. Tapi kalau you hari-hari buat, badan you dah biasa, dia dah adapt. Dia tak bagi manfaat sangat. Okey, contohnya kita berada kat negara panas, selalunya kita tak kisah pun panas ni dah biasa. Orang kat negara panas boleh pergi dekat sebagai petani, dia boleh bekerja dekat kebun, boleh kerja dekat sawah padi berpanas, tak ada masalah.
Tapi kalau Mak Saleh datang sini, wah, habis telanjang terus dia pakai spender je sebab panas sangat. Sama juga kita. Kalau kita orang kat Mak Saleh sana, Dr. Ju pergi rumah kakak adik Dr. Ju dekat Australia, dia orang relax je pakai baju biasa. Kita pun gigil-gigil. Sebab kita tak biasa. So sama jugalah. Kalau kita buat sesuatu, jangan buat hari-hari, nanti dia akan adapt. Okay? That's why kadang-kadang ada pakar-pakar yang cakap kalau kita buat diet, contohnya ketogenic diet, kadang-kadang you dah buat, you dah capai satu tahap tu, kadang-kadang dia plateau. Ada setengah trainer, dia suruh you makan macam biasa dulu. Lepas dah sebulan, badan you dah lupa balik, dah lama tu, start balik. Maknanya yang masa sebulan tu, you buat cara lain. Mungkin intermittent fasting ke. Dia ada yang pakar cakap macam tu lah. Okay? Okey, bagar jagung guna stevia ganti stevia. Bagar ya. Dr. Ju pakai stevia untuk gantikan gula tadi. Memang Dr. Ju semuanya pakai, even Dr. Ju beli sate, bagi pada makcik buat sate tu, stevia serbuk tu, suruh dia buat sate tu yang pakai stevia khas untuk Dr. Ju.